Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan tengok isomerisma hari ini. Okey, isomerisma adalah fenomena di mana dua atau lebih molekul mempunyai formula molekul yang sama tetapi formula struktur yang berbeza. Okey. Formula molekul tu macam C5H12, C6H14, itu untuk alkana, ataupun C7H14 itu untuk heptina, alkina. Okey, itu formula molekul. Formula struktur adalah yang kita lukis tu lah. Okey. So kalau isomerisma adalah satu fenomena, isomer adalah molekul itu sendirilah. Molekul-molekul yang mempunyai formula molekul yang sama tapi formula struktur berbeza. Okey. So kita tengok satu contoh. Satu contoh yang saya akan bagi daripada alkana, siri homolog alkana. Contohnya C5H12. Ini adalah formula molekul. So kita kata kalau dia ni adalah isomer, maksudnya formula molekul dia sama. That means everyone is, formula ni adalah C5H12. Tapi cara kita melukis iaitu formula strukturnya akan berbeza. So kita tengok formula struktur yang pertama. Okey. So yang sebelum ini yang kita pernah lukis, kita lukis straight chain sahaja, rantai panjang, rantai lurus. Okey, kita hanya lukis begini. Okey, tapi yang sebenarnya alkana ini tak semestinya dilukis dalam bentuk rantai lurus ini sahaja. Boleh jadi kita buat satu cabang. Cabang ni apa pula? Okey, so kalau kita nak kalau you nak tengok, nak refer buku teks adalah pada muka surat 86. Berkaitan dengan macam mana nak menamakan isomer dan macam mana nak melukis isomer. 86, 87 kat situ lah. Okey. So kita tengok dulu formula struktur yang kedua. Okay. Basically untuk alkana, untuk melukis formula struktur yang berbeza, first one is always kita lukis straight chain, rantai lurus. Okay. The second one, kita wujudkan cabang. Macam mana wujudkan cabang? Okay, contohnya kita masih nak mengekalkan C5H12. So, kita lukis rantai lurus dia hanya ada 4 karbon sahaja. Tetapi, kita letak satu cabang. Kita letak cabang kat situ. Okay, cuba bilang dulu. Kita first make sure that formula molekulnya masih sama. Masih C5H12. Okay, so kita bilang Ini 1, 2, 3, 4. Ada 5 karbon kat sini. Okey, betul lah 5 karbon. C5. Kita bilang hidrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, masih lagi C5H12. Okey, so saya padam dulu all these tanda-tanda ni. Okey, so dekat sini sebenarnya you dah melukis satu isomer. Cuma you tak sedar. Okey, so ini adalah formula struktur bagi C5H12. Formula struktur yang kedua. Apa saya buat tadi adalah, daripada rantai lurus yang pertama ni, daripada formula struktur yang pertama ni, saya dah created a second formula struktur yang mana saya hanya lukis 4 karbon sahaja. 4 karbon pada rantai lurus. Rantai lurus dia yang mana? Yang ni lah. Perasan tak? Okey, disebabkan saya nak mengekalkan formula molekulnya C5H12, bermaksud saya perlu letak satu cabang. So, kita bulatkan cabang. Okey, kumpulan cabang ini dipanggil kumpulan alkil. Kumpulan alkil. Sama dengan penamaan sebatian karbon yang lain. Kalau kita start, kalau ada satu karbon, kita sebut met. Kalau 2 karbon, et. Kalau 3 karbon, prop. Lepas tu but, pent dan seterusnya. Okey. Disebabkan ini adalah kumpulan alkil. Dan kalau ada satu karbon sahaja,
Okey. Dia jadilah metil. Kumpulan metil. Sebab ada satu karbon sahaja. Okey. Itu satu. So, you must, benda pertama yang you identify adalah rantai karbon paling panjang. Saya nak lukis. Okey. Identify rantai karbon paling panjang. Kenal pasti. Rantai karbon paling panjang. Rantai karbon paling panjang ni tak semestinya yang mesti straight line macam tu tau. Nanti kita akan tengok. Dia as long as you tak perlu angkat pen. Nanti tengok apa maksud saya tak perlu angkat pen. Yang kedua, kita namakan rantai karbon tu, yang paling panjang tu. Okey, dalam kes ini, rantai karbon yang paling panjang kita ada 4 karbon. Okey, ingat lagi tak? Kalau dia 4 karbon dan semua single bond, semua ikatan tunggal, dia sebenarnya adalah butana. Betul tak? This part ada 4 karbon, but. Dia ada single bond sahaja semuanya, alkana lah, butana. Okey. Yang ketiga, kenal pasti kumpulan alkil, iaitu cabang tu. Okey. So, kita dah kenal pasti dah kumpulan cabang ni. Kumpulan metil. So, kita letaklah nama metil tu. Okey. Tetapi kimia ni betapa spesifiknya dia, kita perlu tentukan kedudukan kumpulan alkil. Tentukan kedudukan kumpulan alkil atau cabang tu. Okey, apa maksudnya tentukan kumpulan alkil atau cabang itu? Tengok kumpulan alkil ini attach to karbon nombor berapa? Dia attach to karbon nombor 2. So, dia jadilah 2-metil butana. So, untuk formula struktur yang kedua ini, nama dia adalah 2-metil butana. Kalau formula struktur yang pertama tadi, semua orang tahu namanya adalah pentana. Okey. So, kita tengok possible atau tidak untuk kita buat formula struktur yang ketiga. Okey, kita try untuk lukis formula struktur yang ketiga. Okey. Mungkin kebanyakan orang akan lukis formula struktur yang ketiga ni macam ni. Dia lukis masih lagi 4 karbon. Lepas tu dia letak kumpulan cabang tu di sini. Mungkin dia lukis macam ni. Okey. Tapi yang ini akan jadi sama exactly macam formula struktur yang kedua. Kenapa? Okey. Bila kita kenal pasti kumpulan cabang paling panjang, kita tahu dah yang ini. Okey. Lepas tu kita akan nomborkan karbon ini. Tadi kita nomborkan karbon dari kiri ke kanan. Tadi kita nomborkan dari sini. 1, 2, 3, 4. Okey. Yang ni kan? 1, 2, 3, 4. Okey. Kali ini kita tak boleh nomborkan karbon ini dari dari kiri ke kanan. Kita kena nomborkan dari kanan ke kiri. Kenapa kita kena nomborkan dari kanan ke kiri? Okey. Kerana syarat dia kumpulan alkil ini perlu berada pada karbon paling rendah. Apa maksud berada pada karbon paling rendah? Kalau you nomborkan dari kiri ke kanan tadi, kumpulan alkil ini atau kumpulan metil ini akan berada pada karbon nombor 3. Sedangkan kalau you nomborkan dari kanan ke kiri, kumpulan metil ini akan berada pada karbon nombor 2. So, kita kena ikut menomborkan itu dari
kanan ke kiri dalam kes ini. Supaya kumpulan metil atau alkil ini berada pada karbon paling rendah. Nilai paling kecil. Okay. So kalau macam ni, you are back to formula struktur yang kedua lah. Kalau perasan nama dia masih lagi 2-metil butana. Kenapa butana? Sebab ada 4 karbon. Okay. Dan dia adalah alkana. Okay. Kenapa metil? Sebab ada 1 karbon sahaja pada kumpulan alkil ini. So metil. Kenapa 2? Berada pada karbon nombor 2. So isn't it the same as this one? Okay, so formula struktur yang ketiga ini tidak boleh dilukis hanya dengan memindahkan kumpulan metil ini ke karbon yang sebelah tu. Sebab bila kita pindahkan dia ke sebelah, dia akan jadi sama macam exactly formula struktur yang kedua sebab you kena nomborkan dari kanan ke kiri. So this is not another formula struktur. Cara you nak tahu formula struktur yang you lukis tu is a different one is when you namakan pun nama dia akan jadi lain. Okay. So, that is another one. So, macam mana kita nak buat another one? Okay, saya padam. Okay. Sekarang there's no way for you to pindahkan kumpulan metil ini lagi dah. So, what you can do is, instead of having 4 karbon sebagai rantai karbon paling panjang, kita just lukis 3 sahaja. Okey. 3 sahaja. Bila rantai karbon paling panjang dia 3, tapi kita masih nak mengekalkan C5H12, apa kita perlu buat? Kita perlu letak cabang. Cabang itu perlu berada di atas dan di bawah. Okey. Satu saya nak remind, kumpulan cabang ini mesti berada di tengah bukan di hujung. Okey, mesti berada di tengah bukan di hujung. Nanti saya tunjuk apa maksud saya. Okey, so sekarang kita lukis 3 karbon sahaja. So rantai karbon paling panjang dia yang inilah. Atau kalau you tak nampak yang straight yang tu, maybe you nampak yang ini. Ini pun masih rantai karbon paling panjang 3 juga. Okey. Apa maksud saya tak angkat pen? Okey, sebenarnya kalau you tengok macam ni pun, ni ini pun masih rantai karbon paling panjang dia 3. Maksudnya dari kanan you nak turun ke bawah, you tak perlu pun angkat pen. Ataupun dari kiri you nak turun ke bawah, tak perlu angkat pen. Dari kiri nak naik ke atas, tak perlu angkat pen. Tapi bila you buat macam ni, okay, katalah this is the longest rantai karbon paling panjang. You dah berhenti kat hujung ni kan? You nak pergi ke karbon yang di atas dan di bawah, you perlu angkat pen. Bermaksud, itu dah bukan, yang ini bukan lagi part of rantai karbon paling panjang. Dia dah jadi kumpulan alkil. Dapat ke? Saya ulang. Kan kalau you, kalau you tengok yang ini pun, ini rantai karbon paling panjang, let's say you nampak dia macam ni kan? Okay. So, you berakhir di sini tadi, di titik yang hujung ni, sini. Okey, untuk you pergi ke karbon yang kiri dan kanan ini, you perlu angkat pen. You tak boleh buat macam ni sebab there's no ikatan ke situ. You perlu angkat pen untuk ke situ. So, bila you perlu angkat pen untuk ke situ, dia bukan lagi part of rantai karbon paling panjang. Dia dah menjadi kumpulan alkil. Ni adalah kumpulan alkil. Atau, okey. Cuba tengok kumpulan alkil ini adakah dia metil ataupun etil. Ini CH3. Ini pun CH3. So, kalau CH3 ni nama dia metil. Untuk dia jadi etil, dia mesti C ada 2. Pada dia tu sendiri ada 2. Nanti saya akan tunjuklah contoh etil. Ini bukan etil. Ini adalah metil ada 2. Ini metil yang pertama, ini metil yang kedua. Dapat ke ni? Dia awal-awal memang nampak confusing a bit. So, saya akan buat a few videos berkaitan dengan ini. Okay, so katalah saya tengok macam ni lah kan. So, kalau kita nomborkan karbon itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas,
kumpulan-kumpulan metil ini masih berada pada karbon nombor 2. Do you realise? Ni 1, 2, 3. Okay. Katalah saya nomborkan dari bawah. 1, 2, 3. Kumpulan metil ini masih berada di karbon nombor 2. Okay. So, kalau ada 3 karbon, dan semua ni adalah single bond, dia adalah propana. Okay. Propana tu is the rantai lurus ni. Kita baru menamakan rantai lurus. Kita belum menamakan dia dua ni. Ni. Okay. Ting, ting. Okay. So, kita tahu bahawa kedua-dua ni adalah metil, kumpulan metil. Ada berapa kumpulan metil? Ada 2 kumpulan metil. So, dia menjadi dimetil. Okay. Kumpulan metil yang pertama berada pada karbon nombor 2. So, 2. Kumpulan metil yang kedua also berada pada karbon nombor 2. So, nama dia ni jadi 2,2-dimetil propana. Okay? So, saya berhenti kat sini dulu. Nanti kita sambung dalam video yang seterusnya. Sekian. Terima kasih.